Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh diucapkan kepada rakan-rakan serta ustazah. Hari ini kumpulan kami akan membentangkan tentang kemahiran kerjasama dan toleransi dalam mewujudkan kemajuan ummah. Kita mulakan dengan pengenalan. Dalam arus pemodenan ini, nilai kerjasama dan sikap toleransi semakin pudar di kalangan masyarakat, walhal kita ini sebuah negara yang terdiri daripada berbilang kaum. Perkara ini amatlah membimbangkan masyarakat kita, terutama di kalangan generasi muda. Secara umumnya, kerjasama didefinisikan sebagai usaha yang dilakukan oleh beberapa orang atau kumpulan secara bersama-sama untuk mencapai suatu matlamat. Kerjasama merupakan interaksi yang sangat penting bagi kehidupan manusia sebagai makhluk sosial yang saling memerlukan. Kerjasama boleh mewujudkan semangat kekitaan, kemuafakatan antara masyarakat serta saling membantu antara satu sama lain dengan melakukan pelbagai aktiviti seperti aktiviti sukan iaitu futsal, bola sepak dan sebagainya. Bagi toleransi pula, ia didefinisikan sebagai satu kesanggupan bertolak ansur, sabar dan mengawal diri bagi mengelakkan berlakunya pertelekahan dan perselisihan faham demi kesejahteraan hidup. Orang yang bertoleransi ini sangat menghormati orang lain, menghargai pendapat orang lain dan tidak memandang orang lain dengan menilai seperti rupa ataupun bentuk tubuh badan. Antara toleransi yang ada seperti toleransi sosial, toleransi politik, toleransi beragama dan sebagainya. Boleh digambarkan bahawa kerjasama dan toleransi ini amat penting bagi masyarakat, terutama golongan muda di mana mereka sudah terpesong dengan aliran barat yang kurang memupuk nilai murni dalam masyarakat. Justru itu, tindakan awal haruslah dilakukan supaya dapat memupuk nilai-nilai ini, terutama kerjasama dan toleransi dalam masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad bin Zainuddin. Saya akan meneruskan pembentangan iaitu ciri-ciri atau sikap yang diperlukan dalam kemahiran bekerjasama dan toleransi dalam jemaah. So, terdapat 3 ciri-ciri iaitu amanah, kepercayaan dan komitmen. Dalam amanah, manusia dianjurkan untuk menghiaskan diri dengan sifat amanah menurut Islam. Kerja berjemaah yang tiada ciri amanah akan membawa kepada kegagalan. Amanah bukan saja diberikan dalam pekerjaan dan tugas, tetapi bertawakal kepada Allah kerana setiap yang diamanahkan akan dinilai di akhirat kelak. Contohnya, setiap peranan yang diberikan kepada seseorang dilakukan dengan sikap jujur dan setia kepada organisasi tanpa menyalahgunakan kuasa. Seterusnya, amanah adalah nilai atau prinsip yang harus diambil dari semua kegiatan manusia, dari mana individu dilahirkan yang mengetahui makna kehidupan dan memiliki kebijaksanaan untuk memenuhi keperluan kehidupan. Salah satu hal yang paling luar biasa dalam kehidupan ini adalah mengisi keperluan ekonomi manusia secara beramanah. Tidak akan ada situasi ekonomi yang dapat berdiri dengan sendirinya jika tanpa kepercayaan dari orang ramai. Yang terakhir ialah ciri amanah yang dapat dibentuk daripada ahli kumpulan yang mempunyai orang yang kuat dan amanah. Contohnya, Nabi Musa dalam surah Al-Qadas, hamba-hamba Fir'aun yang ingin membunuh Nabi Musa. Tetapi Nabi Musa AS lari dari negeri Mesir bagi menyelamat diri dan agamanya. Dan beliau juga menolong 2 orang anak gadis mendapatkan air kerana tempat air itu sesak dengan ramai orang. Ini menunjukkan bahawa orang yang dipilih untuk memberikan khidmat yang baik itu ialah orang yang amanah dan kuat. Ciri yang seterusnya ialah kepercayaan. Kepercayaan diterjemahkan dalam bahasa Inggeris iaitu trust, T-R-U-S-T, yang mempunyai makna tersendiri. Yang pertama adalah trust, iaitu kepercayaan. Merupakan setiap orang, terutama pemimpin, diamanahkan
untuk menjalankan tanggungjawab masing-masing. Pihak atasan meletakkan kepercayaan tinggi kepada orang yang dilantik sebagai ketua sesebuah organisasi untuk menjalankan tanggungjawab sebagai wakilnya. Untuk mewujudkan persekitaran kerja yang produktif dan selesa, kepercayaan ini bukan saja harus dipikul oleh ketua tetapi juga oleh semua kaki tangan sokongan. Perkataan kedua ialah respect, R, iaitu menghormati. Sikap saling menghormati antara satu sama lain bagi mewujudkan suasana kerja yang harmoni dan menghapuskan masalah tikam dari belakang. Tanpa rasa hormat, keadaan organisasi sentiasa berada dalam keadaan tertekan dan pekerja akan berasa tidak senang dan ini akan menjatuhkan tahap produktiviti organisasi. Seterusnya ialah perkataan unik iaitu tersendiri. Merupakan anugerah yang diberikan oleh Tuhan adalah berbeza antara satu sama lain. Disebabkan itu, setiap individu mempunyai keunikan tersendiri dan tidak akan sama antara satu sama lain. Bagi membolehkan konsep lengkap melengkapi berjaya dilakukan, kepercayaan dan menghormati perlu disemai dalam diri bagi menjayakan organisasi tersebut. Perkataan seterusnya ialah S straight, iaitu ketegasan. Ialah ketegasan dalam membuat keputusan di mana ianya satu keperluan yang digunakan apabila berhadapan dengan sesuatu pilihan dalam sesebuah organisasi. Ketegasan mengubah daripada seorang yang suka mengarah kepada seorang pemimpin dan ia tidak boleh digunakan sewenang-wenangnya. Yang terakhir adalah together, iaitu kerjasama berpasukan, iaitu sikap yang sangat penting dalam organisasi bagi menjayakan matlamat dan objektif yang dibawa oleh organisasi. Jika tiada kerjasama, setiap kerja yang dilakukan tidak akan kesampaian dan terkubur di pertengahan jalan. Ciri yang terakhir adalah komitmen. Komitmen terbagi kepada 3 iaitu identifikasi, penglibatan dan kesetiaan terhadap pemimpin. Aspek identifikasi iaitu membentuk kepercayaan anggota terhadap organisasi dan dilakukan dengan mengubah suai matlamat organisasi supaya ia merangkumi beberapa matlamat peribadi pekerja atau dengan kata lain syarikat turut memasukkan keperluan dan keinginan pekerja dalam matlamat organisasinya. Suasana ini akan membawa pekerja dengan rela hati menyumbang sesuatu kepada pencapaian matlamat organisasi kerana pekerja menerima matlamat organisasi yang dipercayai telah disediakan memenuhi keperluan peribadi mereka. Aspek seterusnya iaitu pelibatan merupakan pelibatan atau penyertaan ahli dalam aktiviti kerja adalah penting untuk diberikan perhatian kerana pelibatan ahli menyebabkan mereka bekerja sama ada dengan pemimpin atau rakyat sekerja. Ini menunjukkan cara yang boleh digunakan untuk mencetuskan pelibatan ahli adalah dengan memasukkan mereka dalam berbagai peluang membuat keputusan yang boleh memupuk keyakinan ahli bahawa apa yang diputuskan adalah keputusan bersama. Aspek yang terakhir iaitu kesetiaan membawa maksud kesediaan seseorang untuk mengekalkan hubungan dengan organisasi jika perlu dengan mengorbankan kepentingan pribadi tanpa mengharapkan apa-apa. Kesediaan pekerja untuk mengekalkan diri bekerja di syarikat adalah perkara yang sangat penting dalam menyokong komitmen pekerja terhadap organisasi tempat mereka bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada rakan-rakan sekelas dan juga insyaAllah untuk subjek ISC 402. Saya akan membincangkan tentang kepentingan
mengamalkan sikap kerjasama dan juga toleransi dalam ummah, dan juga bagaimana dengan mengamalkan sikap kerjasama dan juga toleransi dalam ummah dapat memperkasakan lagi ummah. Dengan mengamalkan sikap kerjasama dan juga toleransi tanpa mengenal usia, ia akan memberi kepentingannya yang tersendiri. Oleh itu, dalam bahagian ini akan memfokuskan lebih detail dan juga menceritakan lagi detail tentang apa itu kemahiran dan juga apa itu toleransi dan bagaimana dia dapat memberi kelebihan dan juga kebaikan kepada masyarakat dalam ummah. Dalam kita mengamalkan sikap kerjasama dalam sesebuah organisasi ataupun sesebuah kumpulan, kita akan mendapatkan hasil yang lebih berkesan ataupun boleh katakan lagi efisien. Dan bagaimana kita akan mendapatkan hasil dan bagaimana juga hasil itu akan berubah. Hal ini kerana apabila sesebuah organisasi ataupun kumpulan mengamalkan sikap kerjasama, hal ini akan dapat mewujudkan persekitaran yang kondusif ataupun persekitaran yang lebih cekap, di mana semua anggota seperti pekerja di bawah ataupun di atas dapat mengetahui apa kerja yang perlu dilakukan, yang sebenar perlu dilakukan olehnya. Hal ini kerana apabila mengamalkan sikap kerjasama, ini akan mendapatkan mewujudkan kerja-kerja menjadi lebih pelbagai. Apabila semakin banyak kerja yang dilakukan, ini dapat mengurangkan segala kekurangan yang boleh mungkin terjadi dalam sesebuah organisasi. Oleh itu, apabila mengamalkan sikap kerjasama dalam sesebuah kumpulan, semua anggota, semua ahli kumpulan akan dapat mengetahui apakah kerja yang perlu dilakukan olehnya, apakah tanggungjawabnya, apakah dan bagaimana mereka boleh membantu lagi sesebuah kumpulan mereka itu dapat melakukan atau menyelesaikan sesebuah pekerjaan itu dengan lebih berkesan. Jadi inilah antara satu kelebihan, iaitu dapat memastikan hasil ataupun output menjadi lebih berkesan dan lebih efisien. Ini sangat penting kerana kita tidak mahu apa yang kita buat itu adalah sia-sia. Jadi dengan mengamalkan sikap kerjasama ini, kerja lagi lebih teratur dan juga lebih mudah diselesaikan kerana kita tahu apa yang perlu kita buat dan kita tidak perlu lagi untuk bertanya ataupun tidak perlu lagi untuk memastikan kerja yang kita lakukan itu sama ada betul ataupun tidak. Ini kerana kita dapat mengamalkan sikap kerjasama di mana kita boleh bertanya sesama ahli kumpulan apa yang perlu kita lakukan, apa yang kelemahan yang kita ada dan apa kelebihan yang kita ada. Jadi dengan kelebihan dan juga kelemahan yang kita ada itu, kita boleh memastikan kerja yang kita lakukan itu adalah betul. Kepentingan pertama yang adalah untuk kita mengukuhkan lagi hubungan antara sesama ahli kumpulan dalam sesuatu ummah. Ini sangat penting untuk mengelakkan sesuatu kejadian buruk yang berlaku seperti pergaduhan. Pergaduhan ini mungkin berlaku kerana salah faham yang kecil sahaja, tetapi disebabkan tiada hubungan yang erat antara mereka berdua ataupun sesama ahli kumpulan, ini akan menyebabkan salah faham itu menjadi lebih besar dan menjadikan pergaduhan semakin berlautan. Oleh itu kita pergi lebih lanjut mengapa pentingnya untuk memastikan hubungan antara sesama ahli kumpulan ini lebih kukuh dalam memastikan kerjasama antara kumpulan itu lebih efisien. Perkara ini berlaku kerana ahli kumpulan yang lain tiada keberanian untuk menegur kesalahan ataupun kesilapan yang dilakukan oleh ahli kumpulan yang lain. Ini kerana mereka takut hubungan mereka akan terjejas ataupun tambah lebih buruk. Sedangkan apabila kita mempunyai hubungan yang erat antara satu sama lain, kita tiada masalah untuk menegur sesama kita. Contohnya seperti dalam keluarga kita ada melakukan kesilapan, kita akan menegur mereka. Kita tidak takut untuk menegur mereka kerana kita ada hubungan yang erat antara kita dengan sesama ahli keluarga kita.
Jadi dalam Islam juga mengajarkan kita untuk mengelakkan hubungan menjaga hubungan dengan sesama manusia, iaitu hasbunallah. Dalam Islam kita tidak boleh melihat antara pangkat. Contohnya, orang kaya tidak boleh kawan dengan orang miskin, orang miskin tidak boleh kawan dengan orang kaya. Tidak, Islam mengajar kita untuk menjalinkan hubungan dengan semua masyarakat, kerana semua Islam ini adalah bersaudara. Saya boleh petik dua hadis. Hadis pertama ialah sesungguhnya orang mukmin adalah bersaudara. Kerana itu damaikan antara kedua-duamu, dan bertakwalah kepada Allah kerana ianya akan mendapat rahmat. Dalam hadis ini mengatakan bahawa sekiranya kita menjalinkan hubungan antara kita sesama Islam, ini dapat memastikan kita lebih bertakwa kepada Allah, iaitu tahap keimanan kita lebih tinggi, iaitu akan meningkat. Di mana keimanan kita lebih meningkat, kita akan bersikap lebih tawaduk, dan juga ia juga akan memberi rahmat kepada kita apabila kita menjalinkan hubungan sesama saudara Islam kita. Hadis yang kedua juga yang berbunyi seperti ini: siapa yang ingin rezekinya melimpah, maka jalinkanlah hubungan sesama ihsan. Ini menunjukkan bahawa sekiranya kita menjalinkan hubungan antara kita dapat memastikan rezeki kita lagi bertambah. Rezeki ini boleh dikatakan banyak. Contohnya, udara yang kita hirup ini juga adalah rezeki. Keselamatan, kesihatan kita juga ini adalah rezeki. Jadi amatlah penting untuk kita mengamalkan sikap kerjasama dan juga mengukuhkan hubungan antara sesama Islam, antara sesama ahli kumpulan. Kepentingan seterusnya adalah komunikasi lebih berkesan antara sesama ahli kumpulan, kerana wujudnya sikap kerjasama yang diamalkan oleh rakan-rakan ahli sekumpulan. Dengan komunikasi ini boleh dibagikan kepada dua, iaitu komunikasi verbal dan juga komunikasi non-verbal. Komunikasi verbal ini seperti penulisan, tuturan kita, di mana kita menyatakan secara direct, dan seterusnya adalah komunikasi non-verbal. Contohnya gerak isyarat, contoh seperti bahasa badan kita, itu adalah komunikasi non-verbal. Mengapa pentingnya untuk kita mewujudkan komunikasi yang lebih berkesan? Komunikasi yang berkesan amatlah penting dalam sesebuah organisasi, kerana antara sesama staf, sesama ahli rakan sekerja, kita perlu berkomunikasi untuk mendapatkan maklumat untuk kita selesaikan kerja kita. Di mana jika kita ingin menyelesaikan sesuatu masalah yang berlaku dalam syarikat kita ataupun sebuah kumpulan kita perlulah bertanya kepada mereka yang lebih tahu, di mana sudah pasti ada seorang ataupun dua orang yang tahu untuk menyelesaikan masalah itu dan memberi solution kepada kita. Jadi sekiranya kita tiada komunikasi yang baik antara rakan sekerja, ini akan menyebabkan mereka tidak berminat untuk menolong kita sekiranya kita menghadapi sesuatu masalah, kerana komunikasi yang diberikan daripada kita sangatlah teruk. Jadi pastikan komunikasi dengan mengamalkan sikap kerjasama, kita akan dapat memastikan komunikasi kita ini lebih berkesan, lebih lagi mudah untuk difahami, di mana ia akan menjadikan hubungan kita lebih erat. Seterusnya kita pergi kepada toleransi. Bagaimana toleransi ini dapat memastikan masyarakat dapat membantu dalam masyarakat majmuk ataupun kita punya ummah dalam memperkasakan atau menyelesaikan sesuatu masalah. Jadi kepentingan toleransi ini seperti yang kita sedia maklum bahawa masyarakat di Malaysia ini mempunyai pelbagai kaum, seperti kaum Cina, kaum yang berbahasa India, kaum Melayu dan Kadazan, di Sabah dan Sarawak lagi banyak kaum dan ataupun kita boleh katakan sebagai etnik lah. Jadi apabila wujudnya etnik yang pelbagai ini amat penting untuk mengamalkan sikap toleransi, seperti contohnya seorang individu ini amalkan
ajaran agama Islam, dan Hindu ini mengamalkan ajaran Kristian. Jadi amatlah penting untuk mereka berdua ini saling bersikap toleransi antara mereka berdua dalam memastikan tiada perkara buruk yang berlaku seperti gaduhan, dalam menghina sesama sendiri. Itu sangatlah tidak diinginkan. Jadi dengan mengamalkan sikap toleransi dapat memastikan dalam sesuatu pertubuhan ataupun organisasi itu lebih terjamin dan juga lebih mudah untuk mengukuhkan lagi kekuatan dalam sesebuah organisasi tersebut. Katakanlah dalam satu kumpulan ini terdapat pelbagai etnik. Contohnya ada kaum Melayu dan juga kaum Cina dan juga kaum India. Jadi bila ada masyarakat yang pelbagai dalam sebuah kumpulan ini, jika tiada wujudnya sikap toleransi, maka kerjasama antara mereka akan tidak wujudlah. Jadi ini amat penting untuk mereka mengamalkan sikap toleransi. Contohnya dengan cara mereka makan, cara mereka berpakaian. Kita perlu hormat. Hormatlah antara sesama mereka, kerana jika kita hormat orang lain, maka orang lain juga akan hormat kita. Persefahaman adalah penting dalam masyarakat Malaysia yang berbilang kaum dan agama ini untuk mengekalkan dan mengukuhkan perpaduan kaum. Sensitiviti setiap agama dan juga bangsa perlu didedahkan supaya masing-masing memahami tuntutan agama masing-masing dan juga pantalaran adat rusam kaum dalam memastikan pendedahan ini dapat dicapai sebelum sistem ini menjadi lebih buruk. Allah berfirman dalam surah Al-Muntahanah 60 ayat yang ke-8 yang bermaksud, Allah tidak melarang kamu daripada berbuat baik dan berlaku adil kepada orang yang tidak memerangi kamu kerana agama kamu dan tidak mengeluarkan kamu dari kampung halaman kamu. Kerana sesungguhnya Allah mengasihi orang yang berlaku adil. Ayat di atas dapat kita lihat bahawa Islam ini amat mementingkan hubungan antara manusia walaupun dengan orang yang bukan Islam. Sebagai cara mewujudkan keamanan negara. Sesungguhnya rasa keadilan dalam kehidupan ini adalah komponen nilai-nilai yang sejagat yang mesti dikongsi tanpa mengenai agama ataupun bangsa. Selain itu, mengamalkan sikap toleransi juga dapat memupuk kepercayaan yang kuat di kalangan ummah. Ini kerana toleransi tidak mengenakan paksaan kepada minoriti di mana golongan yang lebih sedikit ataupun lebih kecil seperti orang Islam di Malaysia, dan majoriti tidak memaksa minoriti agama lain untuk memeluk Islam. Contohnya di Malaysia, agama Islam adalah agama majoriti dan tiada paksaan oleh kaum-kaum yang mengamalkan agama minoriti seperti Kristian, Buddha dan lain-lain. Tiada paksaan untuk mereka mengubah agama mereka menjadi Islam. Tiada paksaan. Jadi sebagai contoh apabila Nabi SAW berpindah ke Madinah, beliau bertemu dengan orang-orang yang terdiri daripada pelbagai kaum dan agama. Jadi orang Islam ketika itu adalah minoriti dengan orang Yahudi, Arab, Kristian dan juga musyrik Arab membentuk majoriti. Jadi orang bukan Islam tidak dipaksa untuk memeluk Islam oleh Nabi Muhammad SAW dan dilantik sebagai pemimpin. Walau bagaimanapun, mereka dijemput untuk hidup bersama secara aman dan bebas daripada kezaliman dan penindasan. Kerana keadaan ini menunjukkan Nabi kita iaitu Nabi SAW mengamalkan sikap toleransi, malah ketika baginda menawang semula Mekah, orang-orang Mekah tidak dipaksa untuk memeluk Islam dan bebas untuk menjalani kehidupan seharian mereka. Seterusnya kita pergi kepada cadangan. Kerjasama dan toleransi terbukti amat penting untuk diterapkan dalam masyarakat, terutama di kalangan masyarakat muda. Justru itu amatlah penting bagi kita
untuk tahu cara atau langkah untuk meningkatkan kemahiran kerjasama dan toleransi ini dalam masyarakat. Antara cara yang boleh digunakan adalah yang pertama, melalui bimbingan awal sejak daripada kecil. Kita pasti sudah tidak asing lagi dengan peribahasa berlentur buluh biarlah dari rebungnya. Bimbingan peringkat awal amatlah penting kerana kanak-kanak ini mudah menyerap apa-apa sahaja yang mereka pelajari. Oleh itu, wajarlah bagi kita, ibu bapa, untuk memberikan tunjuk ajar atau cara berkaitan kemahiran, kerjasama dan toleransi dalam jemaah supaya kanak-kanak ini faham akan kelebihan atau kepentingan yang akan mereka peroleh. Ibu bapa juga bolehlah melibatkan anak-anak dalam aktiviti-aktiviti yang boleh meningkatkan kemahiran ini seperti membawa ke majlis gotong royong atau kerap membawa mereka ke masjid supaya mereka ini akan lebih peka dan sedar tentang kemasyarakatan, seterusnya memupuk semangat kerjasama dan toleransi dalam diri mereka. Peranan guru juga penting kerana anak-anak ini banyak belajar bersama mereka. Guru haruslah menggalak anak-anak ini untuk menyertai aktiviti-aktiviti atau program yang melibatkan semua pelajar di sekolah bagi menggalakkan kerjasama dan toleransi antara pelajar. Cara yang kedua ialah memperbanyakkan aktiviti-aktiviti kemasyarakatan. Aktiviti kemasyarakatan dan amalan hidup sihat seperti gotong royong perlu diadakan secara berterusan kerana ia boleh menjadi platform terbaik bagi mengeratkan silaturahim, menanam sikap kerjasama dan melahirkan sifat toleransi. Melalui aktiviti ini, masyarakat dapat bergaul antara satu sama lain, tidak kira sesama kaum maupun berlainan kaum. Masyarakat yang berbilang kaum ini boleh mempelajari perbezaan budaya dan sistem sosial masyarakat lain, seterusnya memahami sensitiviti mereka agar dapat mereka bertoleransi, kerjasama dan saling menghormati. Nilai kerjasama juga mudah diterapkan dalam aktiviti kemasyarakatan ini kerana masyarakat akan bersatu dalam menjayakan aktiviti ini sekaligus menanam nilai kerjasama. Semangat kerjasama dan toleransi penting untuk membentuk masyarakat yang bersatu padu dan seterusnya dapat memacu pembangunan secara ke arah dapat memacu pembangunan negara ke arah kegemilangan. Cara yang ketiga, melalui kempen kerajaan. Kerajaan haruslah memainkan peranan dalam memupuk kemahiran kerjasama dan toleransi dalam jemaah dengan memperbanyakkan program atau kempen bagi menarik minat serta menggalakkan nilai ini dalam masyarakat. Hal ini kerana kerajaan adalah badan atau organisasi yang paling besar dalam sebuah negara. Oleh itu, tidak menjadi masalah untuk kerajaan menjalankan kempen-kempen seperti ini. Dengan adanya peranan kerajaan, maka kebaikan atau kelebihan kemahiran kerjasama dan toleransi dapat disuarakan dengan skala yang lebih besar. Maka mudahlah untuk kita menanam sikap kerjasama dan toleransi ini kepada masyarakat. Kerajaan juga diketuai oleh barisan-barisan pemimpin negara, di mana jika nilai ini ada pada pemimpin negara kita, maka mudahlah bagi kita sebagai rakyat untuk berusaha menggalakkan kemahiran kerjasama dan toleransi ini untuk ada dalam diri kita. Kesimpulan yang dapat dibuat untuk kemahiran bekerjasama dan toleransi dalam jemaah ini yang dapat dibuat iaitu dalam Islam mengajar kepada manusia untuk membentuk etika sebagai fitrah dengan menghadirkan kedamaian, kejujuran dan keadilan. Seterusnya juga banyak faedah yang boleh diperoleh oleh organisasi dan individu yang terlibat sebagai satu prosedur kerja yang berpandukan ketetapan yang digariskan oleh organisasi. Dalam organisasi, membina kumpulan jemaah yang mantap sangat penting kerana dapat menyumbang kepada produktiviti dan perkhidmatan yang berkualiti. Seterusnya, jemaah dapat dibentuk melalui penghargaan terhadap setiap orang. Keputusan yang dibuat berdasarkan syura
setiap ahli jemaah saling mempunyai dan hormat menghormati. Semua kerja juga dapat dilakukan dengan berkesan dan cepat apabila kita berada dalam satu kumpulan yang besar, dengan syarat masing-masing mengetahui tanggungjawab serta melaksanakannya dengan baik. Yang terakhir, perbezaan pendapat boleh, tetapi tidak boleh memutuskan persahabatan. Dan yang terbaik adalah mencari hasil yang lebih baik apabila terdapat pendapat dan hujah berasaskan ilmu untuk manfaat semua umat Islam. Sekian dari saya.